Mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu guys. Jadi orang-orang di luar sibuk merayakan hari kemerdekaan Malaysia. Nah, dia juga sibuk dengan tujuan dia untuk mencuri guys, merompak sebuah sebongkah emas yang bernilai 12 juta ringgit. Pihak polis masa tu pun mengesyaki bahawa ini adalah perompak antarabangsa yang buat, bukan orang Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan reaction salah satu video dari channel Bang Ras Daniel. Jadi hari ini aku bakalan reaction tentang rompakan Malaysia yang patut difilmkan. Wah, ini menarik banget kan, dari judulnya saja sudah menarik kita untuk mencari tahu kira-kira rompakan apa sih yang dimaksud dalam channel Bang Daniel ini guys. Jadi tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Dan tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. 3 rompakan terbesar Malaysia yang patut difilmkan. Filem rompakan berdasarkan kisah benar dah banyak dah buat dekat luar negara dan ianya memang gempak. Cuma dekat Malaysia belum ada lagi. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni dah banyak dah sejarah rompakan yang genius yang kita tak tercapai di akal. Jadi hari ini saya nak senaraikan 3 rompakan terbesar Malaysia yang patut difilmkan. Yang pertama adalah rompakan daripada geng Mamak. Rompakan dari geng Mamak ni sangat terancang, di mana geng Mamak ni mampu merompak jongkong emas pada tahun 1994. Dengan tanpa ada kekerasan pun, tak ada tembak-menembak, tak ada sesiapa cedera. Kenapa dinamakan geng Mamak? Apa karena dia udah uncle-uncle gitu, udah berumur? Tapi sedar-sedar geng Mamak ni boleh curi jongkong emas bernilai 12 juta ringgit. Gila. Tarikh merompak pun diorang pandai pilih, iaitu pada 31 Ogos 1994. Masa tu orang tengah busy sambut merdeka. Geng Mamak ni pun apa lagi? Jadi dia tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu guys. Jadi orang-orang di luar sibuk merayakan hari kemerdekaan Malaysia. Nah, dia juga sibuk dengan tujuan dia untuk mencuri guys, merompak sebuah sebongkah emas yang bernilai 12 juta ringgit. Gila. Orang pun pergi merompak jongkong emas bernilai 12 juta dari kompleks kargo lapangan terbang antarabangsa Subang. Macam mana diorang boleh merompak tanpa ada kekerasan? Diorang ni cuma menyamar jadi polis je. Dan orang yang jaga jongkong emas masa tu pun senang-senang je terpedaya dengan diorang ni. Geng Mamak ni diketuai oleh ini guys, Muhammad Nur Abu Bakar 38 tahun, Rozlan Abu Bakar 35 tahun, Muhammad Sarf Abu Bakar. Kok Abu Bakar semua nih? Ini satu keluarga. Dan kelima-lima beradik ni turut dibantu oleh 9 orang lagi saudara diorang. Kes ni jadi masa PDRM tengah tak muka-mukanya guys. Mukanya memang muka perampok gitu ya guys. Saudara diorang. Mirip semua. Kes ni jadi masa PDRM tengah sibuk menguruskan persiapan keselamatan pada hari sambutan kemerdekaan yang ke-37. Tetapi persiapan polis ni terganggu apabila diorang dapat tahu kawasan kargo dekat lapangan terbang antarabangsa Subang telah dirompak. Lebih mengejutkan, jongkong emas bernilai lebih daripada 12 juta ringgit Malaysia dah lesak. Lepas dapat maklumat, polis pun apa lagi, diorang pecutlah pergi kat tempat kejadian. Masa dekat tempat kejadian, polis mendapati bahawa 3 pengawal keselamatan kena ikat masa tu. Diorang pun tanya dekat pengawal keselamatan tu, apa yang jadi? Diorang pun cakap yang polis telah merompak jongkong emas. Pihak polis pun terkejut dengan jawapan pengawal tu. Takkanlah pihak polis pula yang mencuri jongkong emas tu kan? Iya, jadi kan? diorang pun pergi usah CCTV.
Bila polis tengok CCTV, dia CCTV nampak memang polis yang curi. Tapi dari segi pergerakan tangan dan tubuh badan, diorang ni adalah penjenayah yang menyamar jadi polis. Wah. Dah lah tarikh rompakan tu masa 31 Ogos. Ramai kaki tangan yang jaga gudang tu ambil cuti masa tu. Hal ini bermakna perompak-perompak tu memang dah rancang dah untuk pilih tarikh tersebut. Disebabkan perompak ni sangatlah power, pihak polis masa tu pun mengesyaki bahawa ini adalah perompak antarabangsa yang buat, bukan orang Malaysia. Masa tu memang Apa katanya? Antarabangsa katanya? pilih tarikh tersebut. Terus. Disebabkan perompak ni sangatlah power, pihak polis masa tu pun mengesyaki bahawa ini adalah perompak antarabangsa yang buat, bukan orang Malaysia. Antarabangsa yang buat, bukan orang Malaysia katanya guys. Masa tu memang marahlah Dr. Mahathir. Masa tu dia jadi Perdana Menteri. Dia siap kata yang kalau jongkong emas pun boleh hilang, tak mustahil kapal terbang pun boleh hilang. Tapi memang masihlah mulut Tun Mahathir ni, disebabkan kita memang pernah melalui era di mana kapal terbang MH370 pun pernah hilang. Pihak polis masa tu pun dengan segera menubuhkan satu unit khas untuk menjejak pencuri tersebut. Pasukan khas ni diketuai oleh anggota polis yang paling terkenal, iaitu Azizan Anan dan Amidon Anan. Mereka berdua ni memang power lah, adik-beradik yang sangat dikenali yang berkhidmat sebagai polis. Tapi masa tu pun diorang masih lagi tak dapat mencari bahan bukti sebab diorang memang syak bahawa ini adalah rompakan daripada antarabangsa. Kaji punya kaji, barulah diorang dapat kesan di mana memang pernah wujud geng rompakan terdahulu yang guna teknik rompakan penyamaran sebagai pihak Polis berkuasa. juga. Geng ni dikenali sebagai geng mamak. Geng mamak punya perancangan ni bukan biasa-biasa. Bukannya diorang merancang untuk cara merompak aja. Diorang siap merancang macam mana kalau kena tangkap dan lepas dijamin. Dipendekkan cerita, Amidon berjaya mengesan salah seorang ahli geng mamak dekat Kelang setelah beberapa bulan daripada siasatan dilakukan. Tapi malangnya, penjenayah tersebut berjaya larikan diri. Lepas tu, ketua geng mamak iaitu Roslan berjaya ditangkap oleh pihak polis. Penangkapan Roslan ni juga disusuli oleh Yang kumisnya paling tebal gitu ya guys. Dia yang berhasil ditangkap. Nah yang ini tuh tidak berhasil ditangkap. Apakah beliau masih hidup guys? tangkapan ke atas kira-kira 20 ahli geng mamak yang lain pada tahun yang sama. Sepanjang tahun 1995 sehingga 2006 tu, pihak polis tak jumpa apa jongkong emas yang dirompak tu. Kes ni pun dibawa ke Mahkamah Seksyen Petaling Jaya dan geng mamak ni telah melantik Datuk Kumarendran sebagai peguam bela mereka. Datuk Kumarendran ni berjaya yakinkan hakim dengan mendakwa pihak pendakwa mempunyai bukti yang lemah. Pihak berkuasa pun menghadapi masalah masa hari perbicaraan sebab tak ada pun kesan cap jari tertuduh dekat tempat jenayah tu. Lepas tu pekerja-pekerja gudang, Berarti perampoknya nih guys, rampokannya ini dia mempunyai ini apa? Inisiatif, mempunyai strategi khusus agar dia tidak ditemukan gitu sidik jarinya gitu. pun tak dapat kenal pasti muka-muka penjenayah ni. Namun begitu, salah seorang daripada ahli geng tersebut telah bersetuju Ini alisnya aja untuk dah lain dah. menceritakan segala jenayah yang telah diorang lakukan dan secara tak langsung menjadikannya sebagai saksi utama dalam kes ni. Hal ini juga telah membawa penangkapan kepada mastermind geng mamak ni, iaitu Sharif Abu Bakar. Mengenai jongkong emas yang telah dirompak, kesemua emas-emas ni dipercayai telah dilebur sebelum ianya dijual semula. Sepanjang perbicaraan berlangsung dekat mahkamah, saksi utama pula boleh hilang secara misteri sampai hari ini tak dapat dikesan. Disebabkan hal ni juga, pihak mahkamah terpaksa bebaskan kesemua geng mamak ni sebab pihak pendakwa dan polis gagal bawa saksi baru ke mahkamah ketika perbicaraan berlangsung. Rompakan kedua yang perlu difilmkan adalah rompakan microchip yang Tapi maksudnya masa kasus kayak gitu hilang begitu saja gitu. Padahal gumbang emasnya 12 juta ringgit loh guys. Dan kok bisa ini saksi utamanya tuh bisa hilang tanpa jejak gitu. Pasti itu kayak udah dilenyapkan gitu gak sih sama geng mama ini? Yang tahu ceritanya komen di bawah. Nilai 50 juta ringgit Malaysia. Rompakan ni merupakan rompakan yang paling terbesar yang berlaku dekat Malaysia. Kejadian pada 2006 di Kompleks Kargo Udara Kedua di Batu Maung. 20 individu terlibat merompak microchip dan komponen bernilai 50 juta ringgit Malaysia. Kejadian ini berlaku kira-kira pukul 2.30 pagi. Dua lori kontena masuk ke zon tersebut dan masuk ke zon bebas mas
tanpa menjalani peperiksaan keselamatan. Sampai di gudang, 4 perompak tu kumpulkan 17 pekerja dengan alasan nak menjalankan ujian air kencing sebab ada penyalahgunaan dadah dekat situ. Pekerja dekat situ pun membantah dan minta dokumen sebab tak percaya dengan diorang ni. Disebabkan pekerja kat situ tak nak dengar arahan, diorang pun geng perompak ni buka kontena dan keluar lagi 16 perompak lain dengan berparang. 17 pekerja dekat situ dipaksa minum kloroform sampai buatkan diorang muntah dan ada yang pengsan. Rompakan kali ni memang berbeza dengan geng mamak disebabkan geng mamak tak menggunakan kekerasan, tapi geng ni memang lain macam. Pihak polis yakin yang ini adalah kerja orang dalam sebab proses rompakan ni sangat lancar. Pihak polis pun percaya yang diorang cuma nak rompak microchip je sebab benda lain diorang tak sentuh. Rompakan ni juga hanya mengambil masa kurang daripada 2 jam. Bijaknya perompak ni dah rompak, terus diorang hancurkan CCTV yang ada dan ambil kaset. Tak cukup dengan tu, diorang pergi dekat pusat pemeriksaan dan serang custom. Kemudian diorang pergi dekat pondok pengawal dan hancurkan telefon supaya boleh lengahkan untuk larikan diri. 5 hari kemudian, polis temui 2 buah lori kontena nombor pendaftaran PGG 7026 dan PGF 5806 dipercayai digunakan untuk rompakan tu. Beberapa suspek juga telah ditahan dipercayai terlibat dalam kes ni. Pada Disember 2006, polis membebaskan 2 suspek terakhir secara tanpa syarat dan semua suspek bagi membantu siasatan dibebaskan. Pihak polis menyatakan yang diorang ni tak boleh didakwa disebabkan tak ada bukti secara fizikal. Dan itu lagi guys, kalau nggak ada bukti secara kuat tuh kayak ya mau gimana lagi gitu kan, kita juga tidak bisa memaksakan itu juga gitu apabila bukti yang dituduhkan kepada tersangka itu tidak kuat gitu. Jadi itulah alangkah baiknya kalau ada bukti itu disimpan gitu guys. Dah diekspor ke luar negara. Ini menyebabkan tiada pengakhiran dalam kes rompakan ni sehinggalah hari ini. Yang ketiga, rompakan yang perlu difilmkan adalah rompakan daripada geng Botak Chin. Botak Chin ni dikenali sebagai Robin Hood sebab katanya hasil rompakan yang dilakukan ni diagihkan kepada orang-orang miskin. Masa usia dia mentah lagi, Botak Chin ni ambil upah menjadi pembantu dekat Pasar Borong di Jalan Tun Ismail selama setahun. Masa Botak Chin kerja dekat pasar, dia pernah kena belasah dengan ahli kongsi gelap sebab tak nak bayar wang perlindungan. Disebabkan peristiwa tu, dia tekad untuk belajar seni mempertahankan diri dan nak bela nasib orang-orang teraniaya. Tak lama lepas tu, dia terlibat dalam sebuah kongsi gelap dalam usia dia belasan tahun. Lepas ibu dia meninggal, Botak Chin ni dah buat jenayah secara kecil-kecilan seperti mencuri, mengugut dan sebagainya. Pada 19 April 1969, Botak Chin melakukan rompakan bersenjata pertamanya bersama 3 lagi rakannya. Walaupun masa tu Botak Chin ni tak ada senjata, tapi rompakan tu berjalan dengan lancar sebab 2 lagi kawan dia ada pistol. Tak lama lepas tu dia pun dapat pistol. Lepas je dia dapat pistol, dia pun nak tubuhkan geng dia juga. Nak masuk geng Botak Chin ni pun ada syarat, di mana syaratnya merupakan adalah tak boleh ambil dadah, tak boleh aniaya orang miskin, tapi kalau korang belot boleh kena bunuh. Geng Botak Chin ni dah buat 8 rompakan. Selepas beberapa bulan je geng dia ni ditubuhkan. Lepas tu, polis pun berjaya tangkap Botak Chin ni dan dia kena penjara selama 7 tahun. Pada tahun 1974, dia pun dibebaskan dan dia pun cuba nak ubah hidup dia dengan bekerja sebagai penjual sayur. Tapi disebabkan jual sayur ni pendapatan ciput, dia pun kembali nak buat jenayah semula. Sebulan kemudian, dia pun pergi ke Thailand untuk dapatkan senjata api dengan bantuan kawan dia. Lepas tu, dia pun kumpul geng. Pada 20 Julai 1975, dia dengan geng dia pergi merompak bank dekat Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Diorang merompak RM75,000. Lepas tu bahagi dengan geng-geng dia sebanyak RM25,000 seorang. Belum reda kes rompakan dekat bank, dia pun pergi merompak dekat rumah ibadat. Diorang rompak pemain-pemain mahjong yang kaya dekat situ. Tapi dekat orang lain, dia tak rompak. Geng Botak Chin ni dapatlah rompak wang tunai sebanyak RM10,000, barang kemas dan beberapa barangan berharga yang lain. Dalam usaha nak tangkap geng Botak Chin ni, Timbalan Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur masa tu, Deputi Superintendent S. Kulasinggam, diberi tanggungjawab mengetuai pasukan untuk memburu Botak Chin. Botak Chin ni memang gila sebab dia berani lepaskan 18 das tembakan dekat kereta Kulasinggam ni masa dekat traffic light.
Tapi nasib baik Kula Singgam ni boleh terselamat sebab dia sempat pergi dekat balai polis Ceras dekat-dekat dengan area tempat kejadian itu juga. Pada 16 Februari 1976, pihak polis mengepung Port Botak Chin dekat sebuah kilang papan. Masa dekat kilang papan tu memang perang besar lah geng Botak Chin dengan pihak polis. Dan akhirnya Botak Chin ni pergi serah diri sebab kaki dia dah kena tembak. Pada waktu subuh 11 Jun 1981, Botak Chin dihukum gantung di penjara Pudu pada usianya 28 tahun. Jadi itulah senarai 3 rompakan Malaysia yang patut difilmkan. Cuba korang bagi pendapat sikit, agaknya pengarah mana yang sesuai untuk buat filem-filem ni? Kayaknya pengarah filem Mat Kilau cocok nih guys. Nah, itu dia 3 rompakan besar yang ada di Malaysia guys. Wow, luar biasa banget, sampai ada 50 juta ringgit. Dan ada juga buktinya yang tidak kuat dan akhirnya harus melepaskan para geng rompakan ini guys. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada sih, kayaknya ya geng-geng kayak gini kayaknya udah nggak ada deh di Malaysia. Kalau ada boleh komen di bawah yang sekiranya pada tahun 2000-an ini pernah terjadi rompakan yang paling menggemparkan Malaysia gitu. Geng-geng apa namanya, boleh komen di bawah guys. Jadi yang botak licin si botak tadi ternyata dia mendapatkan hukuman gantung karena mungkin kejahatannya itu tidak bisa ditoleransi lagi guys. Jadi mau tidak mau harus dihukum gantung. Oke, semoga pada video kali ini menginformasi teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu tentang geng 3 besar rompakan yang patut difilmkan ini. Aku setuju sih kalau difilmkan ini pasti keren banget alur ceritanya gitu. Udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye. Assalamualaikum.